Inggeris untuk seminar ini. Seterusnya Prof. Azman, sahabat-sahabat pensyarah, seterusnya adik-adik ataupun anak-anak kot, sebab saya sebaya dengan Dr. Azlan tadi. Okey, saya Nisar Muhammad bin Ahmad, asal dari Kedah, Darul Aman. Ada orang Kedah sini? Okey. Pendidikan awal, pendidikan ijazah sarjana muda di syariah di USIM. Kemudian saya menyambung pengajian undang-undang di United Kingdom, dan kemudian saya menamatkan PhD di UiA. Dan bidang saya selain daripada undang-undang hak asasi adalah subjek yang selalu saya mengajar adalah pentadbiran undang-undang Islam, iaitu bagaimana undang-undang Islam itu dilaksanakan, diaplikasikan di Malaysia. Dan tajuk itulah yang saya bincangkan pada malam ini secara ringkas sahaja, iaitu konflik bidang kuasa. Ada 19 slide di sini, mungkin saya tak boleh nak rujuk semua slide, mungkin nanti boleh baca lah. Full paper saya tulis dalam bahasa Inggeris, tapi sebab pembentangan ni kita santai-santai kita melayukan lah pembentangan ni. Okey, dalam tempoh yang berbaki ataupun yang terhad ini, apa yang saya nak highlightkan adalah sistem perundangan negara-negara ni berbeza-beza. Bila kita belajar di sini, di Saudi, saya sempat refer kepada dustur atau constitution dia. Perlembagaan di Saudi menyebut perkara yang pertama, negara, identiti negara ini, iaitu Saudi ini, the Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab Islamic state with Islam as its religion, God's book which is Quran, and Sunnah of his prophet, Sunnah, God's prayers and peace be upon him are its constitution. So maknanya the highest law in the country is Syariah law. But in Malaysia, di Malaysia is different. Kalau undang-undang tertinggi di Malaysia itu adalah Perlembagaan Persekutuan. Dan kita belajar sejarah sebelum datang di sini, undang-undang kita banyak dipengaruhi oleh penjajah British, dan sebelum itu Singapura pun berada di dalam negara kita. Dan kita tahu bila British datang, mereka membawa charter, first charter of justice, bila mereka menubuhkan Straits Settlement, Penang, Melaka, Singapura, and then dia masuk ke dalam negeri-negeri Melayu bersekutu sebagai Federated Malay State. Atau kita belajar sejarah dulu melalui perjanjian Pangkor yang ditandatangan di atas kapal di antara Sultan Perak dengan wakil British, menyebabkan dimasukkan resident ataupun penasihat British ke dalam negeri-negeri Selat, bermula dengan JWW Birch di Perak, sambung dengan Selangor dan sebagainya. Dan kesannya adalah undang-undang Islam yang bermula daripada kedatangan Islam di Melaka sedikit sebanyak dihadkan penggunaannya. Kalau sebelum ini ada Kanun Melaka, Maritime Law of Melaka, yang ada elemen Islam di dalamnya. Semakin hari semakin disempitkan bidang kuasanya, sehinggalah British bila dia nak memberikan kemerdekaan kepada Malaysia, kita membelajar subjek sejarah yang kalau ikut sistem pendidikan kita di sekolah, ada dalam sejarah disebutkan bagaimana sebelum British nak memberikan kemerdekaan pada tanah Melayu pada 57, ada satu dipanggil satu commission atau Suruhanjaya Raid, dinamakan Raid Commission, yang ditugaskan untuk membuat satu konstitusi. Konstitusi ini adalah dustur yang mana sebelum nak ditubuhkan apa-apa entiti atau negara, dia kena ada satu dustur. Dalam perlembagaan kita, kalau belum pernah tengok, kalau belum pernah, mungkin saya boleh sarankan kita baca. Di situ ada identiti negara kita, artikel, mungkin saya sebut tentang Malaysia lah, bukan Singapura, tapi berkait juga sebenarnya dengan Singapura, sebab Singapura was part of our country before 1963 until 65, before ada yalah sejarah, the history, everything become history lah yang selainnya tu. Okey. So maknanya bila perlembagaan itu dibentuk oleh Raid Commission ni, dalam salah seorang daripada ahli Suruhanjaya Raid Commission ni adalah seorang hakim daripada Pakistan, sebab Pakistan dah dapat dapat kemerdekaan terlebih dahulu. Mereka negara Commonwealth, dijajah oleh British juga, dan mereka mendapat kemerdekaan terlebih dahulu. Dan salah seorang daripada panel ataupun Pesuruhjaya yang komisioner yang merangka perlembagaan itu mencadangkan Islam diletakkan sebagai agama persekutuan. Sebab itulah artikel 3 perlembagaan kita itu, Malaysia meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Namun perkara yang keempat menyebut undang-undang tertinggi di Malaysia adalah perlembagaan itself. So jika ada undang-undang lain yang bercanggah dengan perlembagaan, maka ia secara automatik akan terbatal. Jadi bila balik apa yang kita belajar di sini di Saudi ni, fiqh 4 mazhab dan sebagainya, apa yang kita belajar tu tak semua kita boleh apply dalam kerangka perundangan kita. Sebab dalam perundangan Malaysia, bidang kuasa mahkamah syariah telah pun ditetapkan oleh perlembagaan kita, undang-undang tertinggi kita, iaitu di dalam senarai negeri, iaitu senarai 2. Nanti bila anda balik nak bekerja, benda-benda ni kena ni lah, especially yang ambil syariah. Boleh saya tahu berapa orang ambil syariah? Okey.
Saya tak rasa anda akan stay di sini sampai habis belajar. Maksudnya sampai habis belajar, tinggal di sini, kerja sini, tak. Saya rasa anda akan balik ke Malaysia, kan. Jadi bila kita balik ke Malaysia, kita kena berada di dalam wakil yang berbeza. Wakil kita fiqh Malizi. Kita kena ikut kerangka perundangan negara kita, iaitu bila sekarang ni syarat untuk menjadi peguam syar'i atau hakim syar'i, bila anda nak bertugas sebagai hakim mahkamah syariah, anda perlu mengambil diploma diploma siswaza. Maknanya ijazah sarjana muda syariah itu tidak mencukupi untuk menjadi hakim syar'i atau pegawai syariah. Sebagai peguam syar'i, ada kena tambah setahun. Di USIM pun ada. Kebetulan saya jadi penyelaras program itu, mungkin saya boleh promote jugalah nanti balik sambung ke USIM setahun, dan kemudian boleh apply untuk jadi hakim syar'i ataupun peguam syar'i, yang mana anda perlu faham kerangka apa kes yang boleh dibawa ke mahkamah syariah. Apa kes yang kalau berlaku, contohnya Islamic Finance yang akan dibentang, fiqh muamalat, semua tu walaupun ada Islamic element, tapi dia berada di bawah federal jurisdiction. Law yang bidang kuasa mahkamah civil. Yang buat undang-undang tu adalah parlimen. Jadi kalau anda jumpa perkataan akta semua tu, akta tu adalah undang-undang yang dibuat oleh parlimen. Kalau di negeri kita panggil enactment. So kalau jumpa enactment, kalau nak kahwin nanti kita akan rujuk kepada enactment di negeri-negeri. Kalau kahwin orang Johor, enactment yang terpakainya adalah enactment keluarga Islam negeri Johor. Ada syarat-syaratnya. Sebab yang buat undang-undang tu adalah Dewan Undangan Negeri. Kita belah. Okey, nak habis. So yang saya nak fokus dalam kertas kerja saya ni adalah konflik bidang kuasa. Ada kadang-kala ada bidang kuasa tu dia ada dalam peruntukan dalam enactment syariah, dan pada masa sama juga dia ada juga di dalam mahkamah sivil. Sebagai contoh, yang saya kes ni agak kontroversial juga, kes Iki Putra ni, kes sodomi. Dia berlaku di Bangi. Jadi undang-undang yang terpakai adalah enactment jenayah syariah negeri Selangor. Jadi ada section yang mengatakan itu adalah satu kesalahan jenayah syariah. Jadi pegawai penguatkuasa syariah jaiz pergi tangkap, tapi kes itu dibawa kepada civil kerana ia berada di bawah kanun keseksaan atau penal code. Maknanya bila ada konflik antara mahkamah civil dengan syariah, mahkamah syariah civil will prevail lah, akan diberi keutamaan. Jadi saya nampak cara untuk kita menyelesaikan isu konflik bidang kuasa ni adalah ada ketikanya kes-kes yang berkait dengan syariah ni boleh di masa akan datang kita kena panggil hakim syar'i untuk hadir di dalam perbicaraan di mahkamah civil untuk memberi pandangan. Sebab hakim civil kita, mereka train in civil law. They do not know about syariah law. So at that point kita kena panggil. Jadi saya nampak anda lah yang ada di depan yang ambil syariah ni mungkin akan mengisi ruang-ruang itu, yang akan memberi input-input berdasarkan apa yang anda belajar ni, untuk kita memberi manfaat kepada masyarakat yang menanti kepulangan anda nanti, insya-Allah. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.